Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Apa khabar semua? Hari ini hari Ahad. So Alhamdulillah kita dapat berehat sebelum kita memulakan tugas kembali minggu hadapan, which is esok lah. Okay, so saya harap masing-masing memiliki minggu yang sangat produktif. Okay, so sama-sama kita jaga kita. So kita, apa yang kita boleh buat ialah kita teruskan berikhtiar dan juga berdoa. So hari ni simple saja saya nak cakap pasal, sebab I jumpa artikel ni, so I nak cakap pasal keletihan di kalangan wanita hamil dan pengalaman saya sendiri 4 kali hamil. Tentulah perkara ini adalah perkara yang sangat meletihkan, tapi ada cara untuk mengatasinya only if kita fikir kita hendak buat sesuatu yang lebih positif. Okay, kalau kita nak kirakan daripada hamil, mabuk hamil dan sebagainya, saya fikir kita mungkin tak ada tenaga langsung dah. Okay, tapi kalau kita fikir kita dah boleh overcome waktu-waktu muntah, loya tu semua, so insyaAllah kita boleh persiapkan diri kita supaya menjadi lebih positif. Okay, so saya akan kongsikan slide tapi saya buat ringkasan saja. So mungkin kalau ada sesiapa yang ada idea ataupun ada cadangan pun boleh turut serta dalam live ni, sebab bagi saya setiap wanita memiliki pengalaman yang berbeza-beza. So kita mungkin tak boleh nak samakan. Okay, so yang penting untuk wanita hamil, saya memang minta supaya kekal positif. It's very difficult actually, sebab orang kata cakap tu lagi senang daripada buat. Tapi we are here for you, and then mana tahu apa-apa maklumat yang kita kongsi ni mungkin boleh digunakan sebagai panduan. So saya kongsi sekejap saya ada sediakan sikit nota. Baik. Okay. So ni sedikit tips lah sedikit tips untuk mereka yang sedang hamil dan rasa letih yang berlebihan. Okay, letih yang berlebihan ni, kita tak nak cakap kita ni buat letih ataupun kita buat apa-apa saja, tapi sebenarnya itu adalah natural, memang natural, sebab bila kita mengandung dan membawa seorang bayi lah dalam kandungan kita, dalam perut kita ni, dia punya berat fizikal tu pun memang dah memang dah penat. Macam saya cakap, tak boleh lah you nak you bawa baby, lepas tu you rasa penat, you tolak, letak je baby kat tepi, dan kemudian dah okay, you ambil balik baby letak dalam perut kan. Sebab baby tu memang dengan kita 24 jam sepanjang 9 bulan 10 hari. So memang penat. So kalau katakan dekat trimester yang ketiga, baby tu dah besar tau, jadi baby pun kurang ruang untuk dia bergerak pada waktu tu. Jadi dia lagi memberikan tekanan kepada kita, sebab bila dia bergerak apa semua, dia berpusing semua, kita akan rasa. Okay, sebab ada seorang manusia yang membesar dengan sempurna di dalam rahim kita, so itu adalah satu anugerah kan. Jadi setiap orang dia mungkin mengalami pengalaman yang berbeza-beza. So hari ni saya kongsi 5 tips mengatasi keletihan semasa hamil, sebab ada ibu bilang ada hari dia letih, ada hari dia sangat letih, dan ini bukan buat-buat. Okay, so ada hari kita rasa macam kita boleh bear, ada hari kita rasa memang kita almost nak surrender. Okay, right. So pertama ialah tips yang pertama ialah kekal aktif. So kekal aktif ni saya tahu macam dulu I pun berfikiran kita perlu orang kata laze around sepanjang masa, but I think that's not a good thing to do lah. Okay, so ibu hamil perlu kekal aktif. So kekal aktif maksudnya melakukan pergerakan fizikal, okay, dan juga ataupun lebih spesifik mungkin membuat senaman yang sesuai untuk situasi ibu hamil tu. Okay, so apa sebab kita digalakkan untuk kekal aktif, supaya kita dapat mengurangkan rasa kesakitan badan kita, sebab bila kita melakukan senaman kan ada orang kata hormon yang terrembes, so mungkin boleh mengatasi rasa sakit badan kita, rasa lenguh kan, dekat pinggang, dekat kaki tu semua, dan membantu bersedia untuk saat melahirkan. Sebab apa kita perlukan stamina
seminar yang berpanjangan ketika dalam Dewan Bersalin. Jadi kalau kita tak fit tu, kita akan cepat rasa letih dan kita tak kuat nak meneran, dan kemungkinan juga kita ambil masa yang terlalu banyak dalam Dewan Bersalin. Okay, so tips yang pertama ialah kekal aktif. Okay, so tips yang kedua ialah rehat yang berkualiti. So rehat yang berkualiti adalah first ialah tidur yang mencukupi dan kemudian tidur awal. So I think mothers nowadays dia ada hiburan ni itu smartphone kan, jadi kadang-kadang mereka melayan orang kata maklumat di telefon sampai larut malam ataupun awal pagi. So nasihat saya, kita perlu beri masa kepada diri kita untuk berehat. So lebih-lebih lagi yang menggunakan otot mata, okay, dan juga otak. Jadi kedua-dua organ ni sangat penat. Katakanlah dah bekerja satu hari kan, seharian, jadi kita organ mata kita dan otak kita sangat penat. So lebih baik kita dapatkan tidur yang mencukupi, range dalam 6 ke 8 jam. Tapi ada ibu hamil beritahu saya 4 jam je dia tidur. So I don't think so 4 jam tu cukup lah kan. Okay, dan tidur awal. So mungkin shut down about 9 or 10 o'clock, and then because saya tahu ibu hamil dia akan bangun untuk buang air kecil. Okay, so kalau bila kita dah bangun untuk buang air kecil tu, kita susah nak tidur balik. Susah sikit lah kan nak tidur balik. Kita pusing sana, pusing sini, pusing sana, pusing sini. So it's better untuk tidur awal, okay, sebab nak mempersiapkan diri kita, mungkin kita akan terjaga awal. Right? Okay, so apa guna dia? Supaya membantu badan dan otak dan juga mata kita berehat sepenuhnya, right, dan meredakan tekanan emosi. So kalau kita terbawa-bawa, melarat-larat perasaan kita tu pun ditakuti akan memudaratkan. So ambil rehat yang berkualiti. In fact, katalah sepanjang hari kan, kalau puan work from home dan sebagainya, so pun boleh ambil masa senggang juga. So dia macam tips, dia kata setiap 2 jam, okay, so rehat, lepas tu kerja balik dan sebagainya, kan, so supaya kita kekal aktif dan boleh mengatasi keletihan ataupun kelesuan. Right, so tips yang ketiga ialah pemakanan yang lengkap. So yang ni memang saya dah sentuh banyak kali, dan saya percaya pemakanan yang lengkap memang tak boleh dikesampingkan lah untuk wanita yang hamil. So ambil makanan yang berkhasiat dan bernutrisi. So again, tengok piramid makanan, kemudian tengok pula portion dia, dan kemudian tengok pula kaedah memasaknya. Okay, kaedah masak tu penting. So ada juga ibu yang tak makan itu dan tak makan ini, jadi perlu tambah dengan kumpulan makanan yang sama. So perlu ambil makanan berkhasiat dan bernutrisi. Jangan tinggalkan makanan utama kita ialah sarapan, waktu makan tengah hari dan malam. Okay, so itu adalah 3 makanan utama lah. Kemudian kita ada snacking pun kita ada snacking yang sihat dan sebagainya. Tetapi jika sesekali puan ingin melayan selera dengan bentuk makanan yang apa-apa makanan yang selain daripada makanan utama tu, dipersilakan sebab orang kata kadang-kadang kita perlukan kepelbagaian. Kalau kita makan benda yang sama je, kita boring juga. Okay, so ambil makanan berkhasiat dan bernutrisi, gunanya untuk mengekalkan kesihatan secara optimum. Jadi puan akan jarang jatuh sakit, dan jika sakit cepat sembuh. Itu fungsi makanan. Okay, so untuk mempersiapkan diri kita supaya kita tidak cepat jatuh sakit atau selalu jatuh sakit, dan apabila kita sakit cepat sembuh. Okay, so itu tujuan dia. Kemudian membekalkan zat untuk bayi dalam kandungan memang sangat-sangat penting tujuan ini. Dan akhir sekali, apabila badan kita menerima nutrisi yang berkhasiat dan lengkap, badan kita bersedia berhadapan dengan tekanan. Okay, so ni memang satu panduan yang sangat penting lah. Okay, so kalau kita kurang makan, jadi kita tak boleh nak berhadapan dengan tekanan perasaan. Sedangkan tekanan perasaan sewaktu hamil tu memang biasa. Okay, so macam-macam dalam fikiran kita ni, kita berfikir, kadang-kadang kita pun overthinking. Jadi dengan mengambil pemakanan yang lengkap, kita menyediakan badan kita, okay, secara fizikal bersedia berhadapan dengan tekanan. Okay, alright. So keempat ialah suplemen. So yang ni saya pun sentuh banyak kali. Saya nak beritahu bahawa kita tak boleh ambil suplemen itu sebagai ganti makanan utama. So puan kena ambil makanan utama dulu, kemudian
tak cukup, baru tambah dengan suplemen. Itu pun dengan nasihat dan panduan. Okay, so makanan tambahan yang sangat diperlukan semasa hamil seperti asid folik, asid folik untuk pembentukan bayi dalam kandungan, kalsium untuk tulang, untuk rambut, untuk kuku, untuk kulit, probiotik untuk sistem penghadaman dan pencernaan, omega 3 ialah minyak ataupun lemak ikan. So omega 3 ni dikenali sebagai satu vitamin yang boleh membantu badan menyerap tekanan. Jadi kalau puan rasa sentiasa dalam tekanan, mungkin kita kurang ambil omega 3 dalam bentuk makanan kan, macam ikan ke kan, susu dan sebagainya. So boleh ambil makanan tambahan kerana omega 3 sangat boleh membantu menyerap tekanan. So dalam hamil ni tekanan bukan sikit-sikit. Tekanan bukan sikit-sikit. Tekanan fizikal tu pun dah hebat dah. Sebab badan kita mengembang kan. Rasa macam bimbang je, boleh tak dapat berat badan asal balik dan sebagainya lah. So boleh ambil suplemen seperti yang saya kongsi, macam asid folik, kalsium, probiotik dan omega 3 yang kita takut tak cukup daripada makanan yang dalam bentuk makanan tu lah. So tapi perlu dikonsult lah, perlu dapat panduan dan nasihat daripada pakar lah. So apa tujuan dia? Untuk membantu melengkapkan zat untuk keperluan tubuh dan membantu kandungan sihat sehingga kandungan matang dan kita dapat melahirkan bayi yang sihat dan comel. So boleh ambil suplemen. Ingat ya, suplemen sebagai makanan tambahan. Suplemen bukan makanan utama. Kita abaikan ambil makanan utama kerana kita kata kita makan suplemen dah cukup. Tak boleh, itu salah. So puan ambil dulu semua makanan utama mengikut piramid makanan kan, itu semua orang kata karbonnya dengan proteinnya dengan zat mineral, vitamins dan juga serat. So ambil tu semua, dan kalau kita rasa kita masih ada defisiensi kekurangan zat, baru kita pergi kepada suplemen. So jangan jadikan suplemen tu makanan utama. Dan last but not least, yang kelima adalah beri dan minta kasih sayang. So yang ini kan ramai ibu mungkin dia terlalu terbawa-bawa dengan emosi, dia meminta kasih sayang dan dan perhatian lah. Suami, anak-anak, ibu, ahli keluarga dan sebagainya. Tapi at the same time, why not kita sebagai ibu hamil, kita juga beri kasih sayang. So janganlah kita fikir, kita ada masalah ni, masalah kita berat badan bertambah, apa semua loya, muntah-muntah, tetapi kita abaikan ahli keluarga yang sekeliling kita kerana mereka juga berhak mendapat kasih sayang daripada kita. So beri dan minta perhatian. So kita beri dan kita minta perhatian, kasih sayang, dan sentiasa berkomunikasi dan sentiasa memberi doa dan sentiasa meminta doa daripada pasangan kita, daripada ahli keluarga kita dan sahabat dan yang sekeliling kita. So a lot of things macam ni kalau kita hendak kita mula dulu. So ibu hamil ni doa dia sangat mustajab. So ibu hamil ni dia melalui kepayahan, kesulitan, kesukaran dan sebagainya, lalu Allah reward dia untuk beri dia peluang berdoa sepanjang tempoh kehamilan dia. Jadi perempuan yang sedang hamil, mintalah apa saja dengan Allah dan doakan yang baik-baik untuk semua. So memang kita kata two way lah, bukan satu je kita je yang dapat perhatian, kita je yang dapat orang kata kasih sayang kan, kita je tak. So kita ada orang kata sekeliling kita lah, ahli-ahli keluarga kita, pasangan kita yang kita pun takut kadang-kadang kita neglect mereka, kita abaikan mereka kerana kita penat, kerana kita sakit dan sebagainya. Right, so why not kita juga beri kasih sayang dan kita minta. So minta kasih sayang ni sometimes kita ingat kita dalam kesakitan ataupun kepayahan, orang akan faham kita. So why not kita je cakap, kita cakap kita yang minta. So abang saya tengah sakit, saya just nak minta sikit je perhatian daripada abang sekarang. So kita minta, jangan assume orang faham kita, walaupun kita tahu orang faham kita dalam mengandung ni kita letih, tapi apa salahnya kita minta.
Okay, so minta doa banyak-banyak dan berikan doa banyak-banyak. So tujuan dia adalah untuk menjaga emosi dan supaya sama-sama empati. So kita faham perasaan ahli keluarga kita dan ahli keluarga kita faham perasaan kita. Okay, dan sama-sama memberi semangat. Okay, so come on, you can do it. So you can you can do it until selamat melahirkan. I'm sure. So kita wanita yang kuat dan sebagainya. So kita saling memberi. Okay. So kata kunci dia, you will never walk alone lah. Sebab ibu hamil tidak boleh bersendirian. Ibu hamil perlu luahkan. Okay. Perlu berkomunikasi. So itu antara tips saya ringkas saja untuk petang Ahad ni. So saya repeat. Alright. Okay, so 5 tips mengatasi keletihan ya. Sebab ada hari kita letih, ada hari kita tersangatlah letih. Dan saya sangat mengerti dan memahami perasaan itu. Okay, so ini adalah sedikit panduan. Kita perlu kekal aktif. Okay, jangan macam sentiasa dalam kemalas-malasan lah. Tak bagus juga untuk kandungan kan. Right, so kekal aktif, mendapatkan rehat yang berkualiti. Okay, pemakanan yang lengkap. Yang ni jangan abaikan ya. Ambil suplemen dan juga beri dan minta kasih sayang. Okay, so itu saja perkongsian saya. So saya stop sharing sekejap. Okay. Alright, saya ada komen. Alright, so jom kita tengok. Okay, terima kasih Puan Junaida Abdul Aziz. Thank you for watching. Assalamualaikum Coach. Terbaik sharing ni Tanya. Oh, okay, alright. So petang Ahad ni kita fikir manalah tahu apa yang kita buat ni boleh kata sama-sama memberi manfaat kepada orang yang sedang mendengar lah. Thank you so much. Alright, so Puan Junaida, thank you. Alright, so I think itu saja for me for today, sangat ringkas. Alright, seperti biasa sebelum saya undur diri, saya ada sedikit pesanan. Okay, so first and foremost adalah di Pantang Plus, okay, kita sediakan sekarang khidmat penghantaran makanan berpantang yang kita kena pasti ibu dalam pantang tak perlu nak habiskan masa yang terlalu banyak di dapur dan boleh fokus kepada perhatian kepada bayi dan juga kepada diri sendiri. Okay, so boleh hubungi pasukan customer service saya untuk dapatkan maklumat lanjut. Okay, so bukan sahaja makanan itu dihantar ya ke kediaman puan, tapi makanan itu adalah makanan berpantang, which is makanan yang sihat, dan kaedah memasak juga adalah yang sihat. Okay. Kemudian okay, so ibu hamil dan menyusu, jangan lupa daftar di aplikasi MySejahtera untuk mendapatkan vaksin, kerana ada vaksin yang sesuai untuk ibu hamil dan juga menyusu, dan sama-sama kita bantu jaga kita. Okay. Kemudian akhir sekali adalah untuk muat turun ibu percuma daripada laman web Pantang Plus. Ibu pertama kami ialah panduan pemakanan semasa hamil. So mungkin sangat tepat dengan tajuk hari ini. Perlu jaga makan untuk kekal sihat dan bertenaga sehingga hari kita melahirkan bayi. Okay, so saya doakan semoga kesihatan perempuan sentiasa di tahap optimum. Kita sentiasa berfikiran positif. Kita sama-sama berdoa semoga Malaysia lepas daripada masalah yang melanda semua semua sekarang ni. Puan-puan perlu reach out kalau puan tak perlukan bantuan lah ya. Reach out, so you can talk to us, you can talk to my team. Okay, puan boleh message saya dan sebagainya, mana tahu apa yang kita boleh bantu. So saya kita akan jumpa lagi insyaAllah. Okay, so take care and stay safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.